Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi PDP kita pada hari ini dengan masuk tajuk baru iaitu taburan kebarangkalian. Untuk hari ini cikgu akan membincangkan mengenai pemboleh ubah rawak. Okey, pemboleh ubah rawak ada dua nanti kita akan tengok. Okey, sebelum tu kita lihat dulu nota ni. Contoh perbincangan ini. Okey, dalam satu pertandingan bola keranjang, keputusan dua permainan boleh direkodkan sebagai menang, kalah atau seri. Menang, kalah atau seri. Okey, maksudnya setiap permainan, setiap pasukan akan berlawan sebanyak 2 kali. Okey, dalam hal ini ruang sampel boleh ditulis sebagai jika satu pasukan itu berlawan sebanyak 2 kali, so kemungkinan untuk dia menang adalah menang sebanyak 2 kali, menang sekali, kalah sekali, menang seri, seri menang. Sebab menang seri dengan seri menang tak sama. Menang seri ni perlawanan pertama menang, perlawanan kedua seri. Tapi kalau seri menang, maksudnya perlawanan pertama seri, perlawanan kedua dia menang. Okey, seri kalah, seri-seri, kalah menang, kalah seri dan kalah. Okey, jika kita hanya mengambil kira dua permainan yang memperoleh kemenangan, maka bilangan kali yang menang terdiri daripada kosong menang, sekali menang dan 2 kali menang. Okey. Gambar rajah anak panah menunjukkan hubungan antara semua kesudahan dalam ruang sampel dengan bilangan kali pasukan bola keranjang itu menang. Okay, so kalau kita tengok, kita wakilkan dalam gambar rajah. Tadi yang ini, yang sebelah kiri adalah bilangan kali kesudahan tadi. Dalam dua perlawanan, dia boleh menang-menang, menang kalah, menang seri, seri menang, seri kalah, seri-seri, kalah menang, kalah seri dan kalah. So kalau kita wakilkan dalam gambar rajah diagram begini, so bilangan kali menang boleh jadi dia tak ada menang, boleh jadi dia menang sekali dan boleh jadi dia menang 2 kali. Okey. Jadi nombor 0, 1 dan 2 dalam gambar rajah anak panah di atas mewakili bilangan kali menang bagi setiap kesudahan. Okey, set 0, 1, 2 ialah contoh pemboleh ubah rawak. Maksudnya kita boleh kira, kita boleh hitung benda tu. Berapa kali dia menang, berapa kali dia kalah dan berapa kali dia seri. Okey, jadi kita panggil bilangan kali menang ini sebagai pemboleh ubah rawak. Kerana nilainya tidak boleh ditentukan terlebih dahulu dan bergantung kepada peluang yang diperolehi. Okey, jadi oleh yang demikian, pemboleh ubah rawak boleh dijustifikasikan sebagai pemboleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan daripada suatu fenomena rawak. Okey, pemboleh ubah rawak boleh diwakilkan dengan X. So kalau kita tengok selepas ini, kita jumpa simbol X, maka ianya adalah satu pemboleh ubah rawak. Nilai pemboleh ubah rawak boleh diwakilkan dengan R. Okey, nanti kita akan tengoklah lebih lanjut lagi. Okey, kita pergi kepada perbincangan yang pertama. Okey, soalan meminta kita nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut. Okey, sebiji dadu dilambungkan sekali. Okey, bila kita melambung sebiji dadu, apakah pemboleh ubah rawak yang kita dapat? Pemboleh ubah rawak yang kita dapat adalah nombor pada permukaan dadu, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila kita menulis pemboleh ubah rawak mesti dinyatakan dalam bentuk tata tanda set. Okey, yang kedua adalah seorang lelaki menunggu bas di sebuah perhentian. So bila dia menunggu, maksudnya ianya melibatkan masa. Jadi pemboleh ubah rawaknya ialah tempoh masa menunggu di perhentian bas tersebut. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, kita lihat latihan yang pertama. Latihan pertama ini meminta kita menyatakan pemboleh ubah rawak yang diberikan dalam situasi berikut. Situasi tersebut. Okey. Soalan berbunyi,
keputusan bagi pertandingan bola sepak pasukan Malaysia dalam Sukan C. Okay. So bila kita berlawan bola sepak, so akan ada beberapa kemungkinan kan. Sama ada yang pertama, kita menang. Yang kedua, kita kalah. Dan yang ketiga, kita seri. Itu adalah pemboleh ubah rawak. Okey, itu yang A. Yang B, bilangan kereta berwarna putih di antara 5 buah kereta. So, dia nak bilangan kereta. Bilangan kereta. Ada 5 kan? Jadi, yang berwarna putih mungkin boleh tak ada langsung putih. Sebuah putih, 2, 3, 4, 5. Kelima-lima kereta adalah putih. Jadi, itu adalah pemboleh ubah rawak bagi bilangan 5 buah kereta berwarna putih. Yang ketiga, bilangan kali memperoleh gambar jika sekeping duit shilling dilambung 3 kali. So, bilangan kali dia nak dapat gambar kan? So, dia boleh jadi bila lambung langsung tak dapat gambar, sekali dapat gambar, 2 kali dapat gambar, atau ketiga-tiga kali dia lambung, dia dapat gambar. Itu adalah pemboleh ubah rawak bagi satu-satu situasi yang diberikan. Okey, so cikgu harap awak faham. Okey, latihan kedua. Okey, sebiji bola dikeluarkan daripada sebuah kotak yang mengandungi beberapa biji bola merah dan biru. Selepas warna bola dicatatkan, bola itu dikembalikan semula ke dalam kotak dan proses ini diulang sebanyak berapa kali? 4 kali. Okey. Jika X mewakili bilangan kali mendapat bola merah, senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi X dalam tata tanda set. Jadi, sekarang kita tahu bola berwarna merah ni diambil sebanyak 4 kali. So, cabutan diambil sebanyak 4 kali. Jadi, kalau X merupakan satu bilangan mendapat bola merah, jadi X boleh diwakilkan sebagai dalam 4 kali cabutan mungkin langsung tak dapat. Sekali dapat bola merah, 2 kali bola merah, 3 kali bola merah. Okey, dia nak berapa kali tadi? 4 kali So, 4 kali cukuplah sampai 3 sebab dia kata diulang sebanyak 2 kali. Mungkin kosong tak dapat. Atau dia dapat sekali. Atau 2 kali. Oh, sampai 4 kan. So, sampai 4 maksudnya sampai 4 lah. 4 kali. Begitu. Okey, sebab dilambung sebanyak 4 kali. So, kemungkinan langsung tak dapat warna merah. Dia dapat warna putih je. Ataupun 1 warna merah, 2 warna merah, 3 warna merah dan 4 warna merah. Okey, untuk seterusnya. Tadi hanya pemboleh ubah sahaja. Sekarang kita tengok macam mana kita nak menentukan sama ada satu pemboleh ubah itu adalah pemboleh ubah diskrit atau pemboleh ubah selanjar. Okey, terdapat 2 jenis pemboleh ubah rawak yang dipelajari, iaitu pemboleh ubah diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Pemboleh ubah rawak mempunyai nilai, kalau diskrit mempunyai nilai yang boleh dibilang. Maksudnya kita boleh tahu kebarangkalian dia dan kita boleh hitung. Okey, manakala pemboleh ubah selanjar mengambil semua nilai dalam satu selang tertentu. Maksudnya dia dalam tempoh tertentu yang kita tak boleh nak anggarkan nilainya dengan tetap, dengan tepat. Jadi itu adalah pemboleh ubah selanjar. Okey. Pemboleh ubah rawak yang mempunyai bilangan nilai yang boleh dibilang dan selalunya dalam bentuk sifar dan integer positif dikenali sebagai pemboleh ubah rawak diskrit. Maksudnya kita boleh kira, kita boleh bilang, ada bentuk sifar, ada nombor positif, maka itu adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Tapi kalau ianya bukan dalam bentuk integer,
contoh perpuluhan dan sebagainya, nilainya berada dalam suatu selang yang kita tak boleh anggarkan berapa nilai yang tetap, maka ianya adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Okey. So, macam mana kita nak mewakili? Kita lihat nota ni. Jika X mewakili pemboleh ubah rawak diskrit, maka kesudahan yang mungkin boleh ditulis dalam bentuk tata tanda set begitu. Okey. Itu kalau diskrit. Tapi kalau selanjar, pemboleh ubahnya boleh diwakili oleh Y, maka kesudahan yang mungkin adalah dalam bentuk julat begitu. Dalam bentuk julat begini. Range di antara berapa hingga berapa. Okey. So, jom kita lihat latihan. Okey. Perbincangan yang kedua. Okey. Di sini cikgu bagi terus penyelesaian. Okey. Tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa yang berikut. Tentukan sama ada peristiwa tersebut ialah pemboleh ubah rawak, diskrit atau selanjar. Okey. Yang pertama adalah sebiji dadu dilambung sebanyak 3 kali. Dilambung sebanyak 3 kali, diberi X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili bilangan kali mendapat nombor 4. So, kalau dilambung sebanyak 3 kali, maka kemungkinannya adalah X ditulis dalam bentuk tata tanda set. Okey, mungkin dalam lambungan itu dia boleh jadi kosong, tak dapat langsung. Boleh jadi 1, boleh jadi 2 dan boleh jadi 3. 3 kali dia dapat nombor 4. Itu maksudnya. Okey, so dari situ maka peristiwa itu ialah pemboleh ubah rawak diskrit. Kerana apa? Kerana nilai pemboleh ubah rawak yang diperolehi boleh dibilang. Kita boleh bilang berapa nilai pemboleh ubah rawak tu. Okey? Tu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili masa yang diambil oleh seorang murid menunggu bas di sebuah perhentian bas. Okey, dia bagi keyword dah kat sini. Julat masa yang diambil oleh seorang murid adalah di antara 5 hingga 55 minit. Nampak? Di antara 5 hingga 55 minit. Dia bagi dalam selang masa, dalam julat masa tertentu, tempoh masa. Dan kita tak boleh nak anggarkan exactly berapa lama dia tunggu. So kita tak tahu berapa nilai masa dia tunggu. Dia bagi hanya dalam tempoh range julat. Jadi itu merupakan pemboleh ubah selanjar. Okey, pemboleh ubah rawak selanjar. Kenapa? Sebab dia punya X diwakili oleh satu nilai dalam tempoh masa. Dalam tempoh masa di antara 5 hingga 55 minit. So kita tulis begitu. Okey, kerana nilai berada dalam selang masa di antara 5 hingga 55 minit. Kita tak tahu exactly berapa lama dia menunggu. Okey, itu cara bagaimana untuk kita membezakan di antara pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, kita teruskan lagi dengan latihan. Okey, tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa yang berikut. Lepas tu dia nak kamu tentukan sama ada peristiwa tersebut ialah pemboleh ubah rawak diskrit atau selanjar. Okey, kita teruskan. Contoh, 6 orang pengawas dipilih secara rawak daripada murid tingkatan 5. X adalah mewakili bilangan pengawas yang memakai cermin mata. So, kita dah nampak ada 6 orang kat depan kita. 6 orang pengawas. So, kita kira. Kemungkinan pengawas yang memakai cermin mata adalah tak ada langsung. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5 atau ke-6 memakai cermin mata. Ini adalah jawapannya. Okey, so begitu. Yang kedua, 7 orang pesakit dipilih secara rawak daripada hospital untuk melakukan ujian darah.
X mewakili bilangan pesakit yang kurang kemampuan. Oh, yang A tadi kita tak bagi tahu kan, dia selanjar ke diskrit. Okay, oleh kerana kita boleh senaraikan dan nilai ini dalam nilai yang kita boleh kira, maka dia adalah diskrit lah, pemboleh ubah diskrit. Okay, begitu juga yang ni. Okay, dia kata 7 orang pesakit dipilih secara rawat dari sebuah hospital untuk melakukan ujian darah. X mewakili bilangan pesakit yang kurang berkemampuan. So, bilangan pesakit kurang berkemampuan mungkin boleh jadi tak ada langsung semua orang kaya ataupun seorang yang tak berkemampuan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atau semua yang dipilih itu tidak berkemampuan. So, kita boleh kira. Maka dia adalah pemboleh ubah diskrit. Okey, tu bagaimana cara untuk kita menentukan sama ada dia diskrit atau selanjar. Okey, latihan yang kelima. Okey. Bangunan yang paling rendah di Bandar Seroja ialah 3 meter dan paling tinggi ialah 460 meter. X mewakili tinggi bangunan yang terdapat di Bandar Seroja. So, kita tak tahu exactly berapa bilangan bangunan, kita tak tahu berapa tinggi setiap bangunan yang ada di Bandar Seroja. Cuma yang kita tahu, nilai paling rendah adalah 3 meter dan nilai paling tinggi 460 meter. Jadi X hanya kita boleh wakili sebagai apa di antara 300 di antara 3 hingga 460. Kita hanya boleh wakilkan dia dalam bentuk begitu. Maka bila kita tak dapat nilai exactly, kita tak dapat kira berapa nilai sebenar, maka ianya adalah pemboleh ubah selanjar. Okey, dan itu adalah contoh-contoh bagaimana untuk kita mengetahui pemboleh ubah selanjar atau pemboleh ubah diskrit. So, cikgu harap anak-anak pelajar 5AB, 5AF memahami topik yang cikgu pelajari pada hari ini, cikgu ajari pada hari ini. Jadi, untuk homework kita pada hari ini, cikgu nak kamu buat latihan yang cikgu berikan ini. Okey, ada 4 soalan. Cikgu harap kamu dapat buatlah untuk latihan hari ini. Okey, so itu sahaja. Terima kasih cikgu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.